Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Sifika binti Aizan dari DPM 1B bernomenklatur 10 DPM 21L1022 akan membentangkan terlebih dahulu tentang tanggungjawab sosial kepada golongan masyarakat yang kurang bernasib baik semasa pandemik COVID-19. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, adakah anda semua tahu apakah itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial bermaksud tugas serta kewajipan yang dipikul oleh individu dalam masyarakat. Terdapat 4 aspek tanggungjawab sosial dalam konteks hidup dalam bermasyarakat, iaitu kesihatan, kebajikan, keharmonian masyarakat dan pelestarian alam sekitar. Seperti yang kita sudah maklum, semenjak PKP ini, ramai golongan masyarakat yang kurang bernasib baik terjejas akibat COVID-19. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa pihak atau organisasi yang telah turun padang untuk meringankan beban masyarakat. Antara bantuan kemanusiaan yang pertama ialah Mercy Malaysia. Mercy Malaysia atau Malaysian Military Society ialah sebuah organisasi yang bukan bermotifkan untung. Mercy Malaysia bergantung semata-mata pada pembiayaan atau derma daripada organisasi dan individu yang bermurah hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka memberikan bantuan kemanusiaan kepada penerima. Berikut merupakan tabung atau dana yang diwujudkan oleh Mercy Malaysia supaya orang yang berkemampuan untuk memberikan sedikit sumbangan kepada golongan yang kurang bernasib baik. Ini juga merupakan salah satu dana yang dilancarkan oleh Mercy Malaysia, iaitu membantu komuniti terpinggir. Tujuannya adalah untuk menyokong perkhidmatan perubatan dan keperluan komuniti terpinggir ini tidak boleh dibiarkan dalam usaha membendung pandemik COVID-19 kerana mereka berpotensi menjadi titik panas untuk virus itu tersebar dengan lebih cepat. Ini kita lihat sedikit ulasan video yang dijalankan oleh Mercy Malaysia. Pelitup muka jenis N95 dan kelengkapan alat pelindung diri PPE itu disampaikan kepada Pengarah Hospital Melaka Dr. Zaharimah Abdul Kadir. Selain peralatan perubatan, Mercy Malaysia turut menggerakkan bantuan dari segi sumber manusia untuk membantu KKM. Sebagaimana kita dapat lihat di dalam lampiran tersebut, Mercy Malaysia bukan sahaja membantu mangsa COVID-19, bahkan juga membantu mangsa-mangsa banjir. Tambahan pula, Mercy Malaysia juga menghulurkan bantuan kepada negara-negara lain seperti Myanmar, Bangladesh, Syria dan Yaman. Kesimpulannya, Mercy Malaysia ialah sebuah organisasi yang bermurah hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Baik, di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan seterusnya kepada kumpulan saya, Siti Aina Arfah. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera puan dan selamat sejahtera kepada semua. Korang semua apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat belaka. Pertama sekali saya kenalkan dulu, nama saya Siti Aina Arfah binti Muhammad Kamal Afendi dan nombor matrik saya 10 DPM 21F1049. Untuk tugasan yang terakhir pada SEM ini, saya telah ditugaskan untuk menerangkan atau membentangkan kepada anda semua tentang tanggungjawab sosial kepada golongan yang kurang bernasib baik semasa pandemik COVID-19 ini. Seperti yang anda semua tahu, sejak Mac tahun lalu bukan sahaja Malaysia yang dilanda dengan wabak COVID-19 ini, akan tetapi satu dunia terkena dengan wabak ini. Disebabkan wabak ini juga ramai penduduk yang terkesan sama ada dari segi makanan, tempat tinggal, pekerjaan dan sebagainya. Ramai yang telah kehilangan punca rezeki disebabkan tidak boleh berniaga dan perlu duduk di rumah supaya dapat mengurangkan penyebaran wabak COVID-19. Jadi saya akan terangkan kepada anda semua satu contoh tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh orang yang berkemampuan untuk menolong penduduk yang terjejas. Sebagai contoh, saya ambil Ustaz Abid Yu kita. Saya yakin ramai yang sudah mengenali beliau dek kerana ketulusan hatinya untuk mengulurkan sedikit sebanyak bantuan yang diperlukan. Salah satunya ialah beliau telah menyewakan rumah kepada golongan yang tidak berkemampuan ataupun gelendangan yang tidak mempunyai rumah semasa pandemik tahun lalu. Ini kerana beliau berasa sedih apabila terlihat satu keluarga yang duduk di pondok usang sahaja akan tetapi mempunyai ahli yang ramai.
Jadi, beliau menyewakan rumah yang selesa kepada keluarga itu. Allah Akbar. Sedih bang Macam mana lah. Tu bang, macam mana kita pindah boleh? Ada rumah sewa, jom. Saya bayarkan. Siti cari yang sama ada? Tu mak. Kami tak ada gua pula. Tak apa, kita pusing lah cari. Suruh kawan cari. Sebentar tadi adalah contoh video Ustaz Abid Liu sedang melawat kawasan untuk memberikan bantuan. Seterusnya, Ustaz Abid Liu juga telah membuka kedai runcit semasa pandemik tahun lalu. Sehingga hari ini terdapat lebih kurang 10 cawangan yang telah dibuka di sekitar Selangor, Bangi dan sebagainya. Tujuan beliau membuka kedai itu adalah untuk menolong orang yang kurang berkemampuan untuk membeli belah barang keperluan di situ. Harga yang diletakkannya kepada barang yang dijual teramatlah murah. Itu adalah satu sumbangan terbesar beliau kepada rakyat semasa pandemik COVID-19. Beliau berniaga sambil bersedekah. Bukan itu sahaja, malah di kedai itu juga ada barangan percuma yang diberikan kepada pelanggan yang datang ke kedai beliau. Itu sahaja yang dapat saya kupaskan pada hari ini, tapi suka saya simpulkan bahawa banyak lagi organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial dan membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Kita harus bersyukur yang kita masih dikurniakan rezeki sehingga dapat menampung kehidupan harian kita. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya untuk menerangkan lagi tentang contoh tanggungjawab sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Huda dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Azwabiti Burhanuddin dan nama matrik saya 10 IPM 21F1001 dan saya juga merupakan pelajar di kelas IPM 1B. Di sini saya akan membentangkan projek yang diberi iaitu tanggungjawab sosial kepada masyarakat yang kurang bernasib baik pada era pandemik COVID-19 ini. Sekian dengan itu, mari saya teruskan dengan projek yang akan dibentangkan. Jadi di sini saya memilih bantuan daripada pihak NGO yang banyak kita dengar. Pihak tersebut banyak membantu golongan masyarakat yang berada dalam kesusahan di Malaysia ini. Mari saya terangkan sedikit apa itu NGO. Jadi NGO ialah bantuan yang bukan dari pertubuhan kerajaan. Walaupun tiada definisi, NGO yang dipersetujui secara universal, lazimnya ia adalah kumpulan atau institusi sukarela dengan misi sosial yang beroperasi secara bebas daripada kerajaan. NGO atau organisasi seumpamanya wujud di semua bahagian dunia. Jadi di slide keempat ini saya akan menerangkan sedikit tentang NGO. Tanda kasih sayang NGO kepada masyarakat di Malaysia ini. Wujudnya NGO ini bukan sekadar membantu kerajaan, malah ianya juga turut membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan, tambah pula di waktu pandemik ini. Ianya lebih mengutamakan sebagai tulang belakang yang memerlukan bantuan. Sejak wabak ini melanda negara setahun lalu, sekurang-kurangnya 10 juta telah dibelanjakan beberapa NGO dalam bentuk barang keperluan seperti makanan untuk menolong rakyat yang berada dalam kesusahan, yang sehingga kini memanfaatkan ribuan isi rumah dalam seluruh negara. Turut sama adalah NGO Askar Cyber Malaysia menggerakkan 50 sukarelawannya untuk menyantuni keluarga miskin bagi menyerahkan bantuan yang sepatutnya diberikan. Saya teruskan lagi dengan slide seterusnya yang menerangkan lagi tentang NGO. Kerajaan Malaysia bersama NGO telah mengusahakan program memberi bantuan seperti kewangan, makanan, keperluan dan segala perubatan yang diperlukan pada mangsa yang terjejas tengah wabak COVID-19 ini. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat berasa sedikit lega kerana mereka tidak akan rasa terpinggir akibat wabak yang melanda kehidupan mereka. Seterusnya, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah memperkenalkan pakej rancangan yang dikenali sebagai Prihatin, telah mengeluarkan sebanyak 250 bilion untuk diberikan kepada masyarakat yang terjejas akibat pandemik ini. Jadi yang ketiga ialah kerajaan negeri Sabah dan pelbagai NGO juga telah mengumpul bantuan dan bekalan perubatan bagi negara China. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah dari semua jenis bantuan yang diberikan oleh pihak NGO ini merupakan tanggungjawab sosial yang sangat membantu kepada semua masyarakat yang memerlukan.
Ianya sangat baik kerana didukung oleh semua masyarakat yang mendapat bantuan dari pihak mereka. Ini akan membuat semua masyarakat lebih tenang tanpa memikirkan secara berlebihan tentang bagaimana mahu mendapatkan sesuatu barang keperluan semasa mereka terjejas dengan COVID-19 ini. Oleh itu, ini sahaja yang dapat saya bentangkan tentang projek yang saya perolehi. Teruskan lagi pembantangan ini dengan rakan sekumpulan saya. Sekian dari saya, Nurul Azhar binti Burhanuddin. Terima kasih kepada Puan Nurul Huda dan rakan-rakan sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Siti Nuranis binti Muhammad Sabirin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tabung COVID-19. Tabung COVID-19 ini terbahagi kepada beberapa tabung. Saya akan menerangkan tentang 3 tabung, iaitu tabung COVID-19 Agensi Pengurusan Bencana Negara. Tabung kedua ialah tabung Musaadah COVID-19 JAKIM. Seterusnya tabung bantuan pon lainnya COVID-19 Sinar Harian. Tabung-tabung ini ialah sumbangan kewangan daripada rakyat untuk membantu mereka yang memerlukan di saat pandemik COVID-19. Sebagai contoh, orang yang terkesan dengan pandemik ini ialah orang yang diberhentikan kerja, orang yang bekerja sendiri seperti orang yang berniaga di pasar atau di tepi-tepi jalan. Tabung COVID-19 ialah salah satu agensi yang memberi bantuan dan sumbangan pada pandemik COVID-19. COVID-19 yang dikesan di Malaysia pada tahun 2019. Pandemik virus COVID ini telah menyebabkan ramai penjawat awam terkesan kerana ramai yang diberhentikan kerja akibat pandemik virus ini. Mereka diberhentikan kerana ekonomi negara yang merosot dan tidak mampu untuk membayar gaji pekerja. Seterusnya saya akan menerangkan bantuan dan sumbangan apa yang diberikan dan dilakukan oleh tabung-tabung COVID-19 ini. Tabung COVID-19 Agensi Pengurusan Bencana Negara pada 11 Mac 2021, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan inisiatif kerajaan untuk melancarkan tabung COVID-19 dalam membantu rakyat yang tidak bekerja dan yang terjejas berikutan dikuarantinkan dalam bentuk kewangan. Sebagai contoh, kebanyakan mereka memberi bantuan dari segi kewangan dan pemakanan kepada yang terkesan akibat pandemik virus COVID-19 ini. Dalam pada itu, agensi ini memaklumkan yang mereka yang layak menerima bantuan boleh memuat turun dokumen di laman web www.nadma.gov.my dan permohonan lengkap dihantar melalui pos ke NADMA. Sumbangan wang boleh disalurkan kepada akaun Agensi Pengurusan Bencana Negara iaitu Bank Muamalat - Tabung Bantuan Bencana Negara. Seterusnya ialah tabung Musaadah COVID-19 JAKIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri melancarkan tabung Musaadah COVID-19. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM bertujuan membantu kerajaan meringankan beban pihak yang terjejas akibat pandemik ini. Menerusi hantaran di Twitter rasminya, beliau berkata orang ramai boleh membuat sumbangan kewangan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad atas nama tabung bencana alam, sama ada melalui transaksi atas talian perbankan internet, deposit di mesin ATM dan sebagainya dengan rujukan derma COVID-19. Kemudian ialah tabung bantuan pon lainnya COVID-19 Sinar Harian. Selain pertubuhan bukan kerajaan, syarikat akhbar dan media juga antara saluran yang boleh diyakini. Sinar Harian di bawah operasi Sinar Karangkraf Sdn Berhad juga telah melancarkan tabung bantuan pon lainnya COVID-19 bagi membantu petugas di barisan hadapan Malaysia seperti doktor dan jururawat dalam mengekamkan penularan pandemik COVID-19. Memetik laporan akhbar itu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Sinar Karangkraf. Kesimpulannya, kerajaan mestilah memperbanyakkan bantuan atas sumbangan kepada rakyat yang terkesan pada pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia. Bantuan yang sesuai semasa pandemik ini ialah bantuan dari segi kewangan kerana ramai rakyat yang terjejas dan diberhentikan kerja akibat ekonomi yang merosot, dan bantuan pemakanan iaitu memberi makan kepada yang memerlukan seperti beras, susu, gula dan sebagainya. Dengan itu, rakyat tidak akan hidup dalam kesusahan. Baiklah, itu sahaja penerangan saya dan kumpulan saya tentang tanggungjawab sosial daripada NGO Mercy Malaysia, tabung COVID-19 dan juga seorang influencer iaitu Ustaz Abidiu pada pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Syafiqah. Hari ini saya akan menemui orang awam tentang tanggungjawab sosial yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum Cik, boleh perkenalkan diri sedikit? Ya, Waalaikumsalam. Nama saya Nur Syakira binti Hamid. Semasa PKP ni, adakah Cik mendapat bantuan kewangan ataupun sumbangan daripada mana-mana pihak?
Ya, setakat ni masih ada. Boleh saya tahu apakah bantuan atau sumbangan yang diberikan kepada Encik? Ya, kerajaan telah pun memberi bantuan sara hidup untuk meringankan beban rakyat. Selain itu, terdapat juga badan kebajikan yang memberi bantuan kepada rakyat seperti barang keperluan harian, pakaian, makanan dan juga minuman. Terima kasih Cik kerana sudi ditemu buat oleh saya. Saya harap Cik sihat selalu dan terhindar daripada wabak ini. Ya, sama-sama. Jumpa lagi ya. Seterusnya, saya akan temubual seorang kenalan saya tentang kehidupan semasa pandemik COVID-19 ini. Jadi Cik, bagaimanakah kehidupan Cik semasa pandemik COVID-19 ini berlaku? Saya berasa sedikit terkesan kerana perlu menjalani PKP, PKPB dan PKPD. Jadi disebabkan itu, pergerakan saya terbatas untuk keluar mencari rezeki. Itu sahaja soalan yang saya ingin tujukan kepada Cik. Terima kasih kepada Cik.